Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu al-atammani akmalani ala khairi khalqillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Masya Allah kana wa ma lam yasha lam yakun. Aqulu billahi taufiq. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla atas limpah dan rahmat kasih sayang Allah. Sekali lagi kita semua pada malam ini diizinkan untuk meneruskan lagi kuliah Isyak kita, iaitu pengajian doa dan zikir menggunakan kitab Doa dan Taubat Para Nabi, karangan Syekh Abdul Razak Al-Badar hafizahullah, seorang ulama tidak asing lagi bagi kita semua, terutamanya dalam bidang doa dan juga zikir. Baik tuan-tuan dan puan dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah kita sangat bersyukur pada Allah kerana kita berada sangat hampir, sangat mendekati hari Ashura, itu hari yang ke-10 Muharram, yang mana dinamakan Ashura daripada perkataan Asyarah. Jadi Ashura iaitu hari yang ke-10 daripada bulan yang mulia ini, iaitu bulan Muharram. Dan berada hampir dengan hari Ashura, suka untuk kita peringatkan kepada kita semua, tuan dan puan, saya sendiri, dua perkara yang penting. Dua perkara yang sangat penting. Iaitu yang pertama sekali berkaitan dengan beberapa riwayat yang menunjukkan latar belakang sejarah dan juga fadilat hari Ashura. Ini sangat penting. Segala sirah atau sejarah berkaitan dengan hari Ashura tidak ada satu pun yang sahih, melainkan seperti mana dalam Sahih Bukhari, hari Ashura orang Yahudi berpuasa padanya sempena dengan Nabi Allah Musa AS diselamatkan daripada Fir'aun. Maka mereka pun berpuasa dan Nabi SAW menyebut bahawa aku lebih berhak dengan Musa berbanding kamu. Nabi SAW pun berpuasa pada hari Ashura juga. Jadi Nabi SAW tidak mengingkari apa yang didakwa oleh orang Yahudi. Bahkan Nabi endorse lagi bahawa dia lebih berhak daripada berbanding orang Yahudi. Menunjukkan bahawa riwayat itu diterima. Puasa hari Ashura sempena dengan Nabi Musa AS diselamatkan daripada Fir'aun. Itu salah satunya sirah atau sejarah di sebalik hari Ashura. Adapun selain itu tidak ada satu pun yang sahih. Dikatakan hari Ashura hari yang mana Allah turunkan Nabi Adam AS ke bumi. Dikatakan bahawa Nabi Nuh AS selamat daripada bahtera, selamat daripada banjir besar. Itu yang muncul bubur Ashura. Katakan Nabi Nuh AS turun daripada bahteranya, dia pun masak. Dan biasanya bila ada satu musibah kan, terutama banjir, orang akan masak sesuatu yang mudah dan sesuatu yang boleh dikongsi ramai. Biasanya sup, bubur. Macam kita pergi pusat-pusat penempatan banjir kan, orang masak benda yang mudah. Bubur, sup. Orang tak buat barbecue. Ramai nak makan kan. Dia mungkin kurang sesuai. Begitulah dimasaknya bubur, dihimpunkan berbagai bijirin sana sini. Kemudian dimasak bubur, dinamakan bubur Ashura. Yang ni semua barangkali datang pada Israiliyat. Yang mana orang Yahudi mereka sangat masyhur memperincikan pelbagai kisah para anbiya. Sedangkan Al-Quran tak begitu. Al-Quran menceritakan yang asas, poin-poin penting, tapi Al-Quran tak perincikan nama fulan, bubur, masakan Nabi.
Nuh AS diutus sebagai Rasul, bukan sebagai seorang chef, tukang masak. Jadi dia tak diceritakan dengan terperinci. Quran bukanlah buku cerita. Itu kaedah penceritaan dalam Quran. Jadi abang kali datang pada Israiliyat. Kalau kita nak makan, nak masak, tak ada masalah. Tapi jangan sandarkan atau tetapkan mesti hari Ashura. Nak masak hari Ashura ke, nak masak esoknya, sebelumnya, tak ada masalah. Bahkan hari Ashura diperintahkan kita untuk puasa. Jadi kalau nak makan pun buka puasa lah. Jangan masak pagi-pagi, masak tengah hari. Itu waktu untuk berpuasa. Begitu juga ada berbagai riwayat menyebut Nabi Ibrahim selamat daripada api. Nabi-Nabi yang lain juga diceritakan latar belakang. Nun selamat daripada ikan nun. Jadi semua tak sahih. Begitu juga segala fadilat, kelebihan hari Ashura. Mandi hari Ashura, pakai celak, siapa sedekah hari Ashura, siapa usap kepala anak yatim hari Ashura, siapa, semua yang tidak sahih. Barangkali fadilat-fadilat ini juga daripada pengaruh Syiah, yang mana Syiah merayakan Ashura sepenuh dengan pembunuhan Husain radhiyallahu anhu. Di mereka, di sebahagian negara yang sangat majoriti seperti Iraq, Iran, Lebanon, barangkali Bahrain, mereka akan buat perarakan seawal 1 bulan 1 Muharram sampai kemuncaan 10 Muharram. Itu barangkali ia pengaruh kepada Syiah untuk mengangkat hari tersebut, dicipta hadis-hadis yang palsu berkaitan dengan fadilat hari Ashura. Hari Ashura tidak ada sebarang fadilat melainkan puasa padanya diampunkan dosa setahun yang lalu. Ini kita semua sedia maklum hadis Sahih Bukhari. So itu adalah pegangan kita Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu yang pertama sekali. Segala riwayat sama ada fadilat ataupun sirah tidak sahih kecuali dalam Sahih Bukhari ceritakan tentang Nabi Musa AS dan diampunkan dosa 1 tahun bagi siapa yang berpuasa. Yang keduanya, hari Ashura adalah hari yang mana kita dituntut untuk berpuasa. Jadi jangan lupa untuk berpuasa pada hari Ashura. Dan puasa ni ada 3 kaedah yang digariskan oleh Al-Imam Ibn Hajar Asqalani dan kitab Fathul Bari. So nak puasa ni, kita ada 3 cara nak puasa. Sama ada berpuasa 3 hari sekaligus, iaitu puasa pada 9, 10, 11. Ini menyerupai puasa hari putih ataupun menyerupai puasa 3 hari pada setiap bulan. Ini antara puasa yang besar, 3 hari pada setiap bulan. Dan 3 hari pada setiap bulan datang pada riwayat Bukhari dalam sahih. Tak semestinya hari putih 13, 14, 15, tak semesti. Mana-mana 3 hari. Jadi kita dah ada hari Ashura, hari Tasu'a, 9, 10, tambah 1 lagi jadi 3 hari. Jadi kita puasa 3 puasa sekaligus. 3 puasa sekaligus. Ataupun dia berpuasa 2 hari. Tasu'a, Ashura, 9, 10. Itu juga salah satu kaedah yang mana Nabi SAW berazam tapi baginda tidak sempat untuk puasa. Itu boleh kita puasa. Walaupun Nabi tak pernah puasa. Ataupun kaedah yang ketiga hanya 1 hari saja, iaitu hari Ashura itu sendiri. Ini juga boleh, tidak ada masalah. Walaupun menyerupai Yahudi, namun Nabi SAW hanya pernah puasa hari Ashura. Tidak Tasu'a. Dia berazam. Kalau seorang itu berpuasa hanya hari Ashura pun tidak ada masalah. Tidaklah sampai ihram, cuma lebih afdal menyelisihi Yahudi 9, 10. 9, 10. Tapi kalau dia puasa 10 saja, lebih baik daripada kosong. Apa pun tak puasa, lebih baik dia puasa juga walaupun 1 hari sahaja, iaitu 10 hari bulan. 10 hari bulan Muharram. So, itu 2 perkara yang penting. Tuan-tuan jangan lupa, insyaAllah kita azam untuk kita teliti 2 benda ni. Sekaligus beramal
pada hari Ashura nanti insya-Allah. Hayyakumullah, ahlan wa sahlan. Wa marhaban bikum. Pada siapa yang baru masuk, nampaknya ada beberapa orang yang tengah live. Kita dah boleh mulalah kita punya kuliah malam ni. Adik MB, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dalam keadaan sihat walafiat. Hayyakumullah, ahlan wa sahlan. Marhaban bikum. Baik. Tuan-tuan dan puan dirahmati Allah sekalian. InsyaAllah malam ni kita akan meneruskan lagi kuliah kita, pengajian kita. InsyaAllah menggunakan kitab. Ini ya, kitab Doa dan Taubat Para Nabi. Siapa yang belum mendapatkannya boleh kontak kita punya admin. Kontak admin kita insyaAllah. Admin kita akan bantu mendapatkan kitab. Kita alhamdulillah dah berada pada perakhiran dah. Bab yang akhir lah. Di bab yang akhir ini masya-Allah berkaitan dengan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Setelah kita dah lama dah lalu pelbagai doa daripada para anbiya yang lain. Semalam ni insya-Allah dah capai ke kemuncak, iaitu doa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Doa yang anbiya kita dah selesai. Pada kuliah yang lalu, doa Nabi Zakaria. Ayakumullah Cik Hanafi Muhammad dapat join malam ni ya. Yalah Cik Hanafi lama dah tak bersiaran. Saya pun tak apa nak sihat sikit, tapi alhamdulillah dapat live lagi lah. Banding yang lain hak kena jangkitan yang mati. Alhamdulillah lah kalau kita ada sedikit saja simptom-simptom yang ringan. Alhamdulillah ada soalan daripada admin kita, juadah apa malam ni? Malam ni TOS. Juadah yang ringan saja malam ni. Alhamdulillah. Baik, tuan-tuan dan dirahmati Allah sekalian. Kita masuk kitab kita, doa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ada agak panjang doa Nabi. Ada beberapa bab kan, ataupun bahagian. Kita lalu bahagian yang satu dulu. Bahagian yang pertama, sub topik dalam ni, iaitu dimulakan dengan perintah berdoa. Perintah berdoa. Walaupun kita dah lalu beberapa doa daripada para anbiya dan rasul yang lain, namun perintah berdoa yang lebih khusus yang disyariatkan bagi kita sebagai umat ini adalah daripada Nabi kita sendiri sallallahu alaihi wasallam. Daripada Nabi lain pun ya, tetapi yang lebih khusus daripada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul yang terakhir yang diutuskan bagi umat ini. So itu lebih utama kan? Lebih utama berbanding dengan doa-doa para anbiya yang lain. Namun tak dinafikan juga doa-doa itu juga penting. Namun doa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam itulah yang lebih utama yang kita kena fokus pada malam ini. Li As-Sanjanji. Assalamualaikum Ustaz, moga terus sihat dalam menyampaikan dakwah. Amin amin insya-Allah. Kita doa mudah-mudahan diterima di sisi Allah. Okay, jadi perintah berdoa. Allah Azza wa Jalla perintah Nabi kita, seterusnya kita juga masuk dalam perintah ini untuk berdoa. Jadi doa ini sama ada dalam bentuk zikir dan pujian ataupun dalam bentuk permintaan. Jadi doa boleh jadi ia datang satu package dalam bentuk zikir dan pujian, ataupun ia datang dalam bentuk permintaan sahaja. Jadi kedua-duanya adalah doa. Jadi ia datang dalam bentuk zikir dan pujian. Kerana zikir dan pujian juga sebenarnya terkandung doa di dalamnya.
terkandung doa. Li Hasan janji ya, ustaz ada sambung mic tak? Suara macam agak slow. Setakat ni disambung dengan baik lah. Setakat ni sambung dengan baik. Cuma yang mungkin suara sendiri, suara saya sendiri pun agak slow. Tapi yang lain dapat dengar dengan baik tak? Yang lain bagaimana suara? Kalau admin punya, admin kita alhamdulillah okey. Dengar suara seperti biasalah. So, yang lain cuba lihat adakah bermasalah juga suara. Baik. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, perintah berdoa, doa itu kadang-kadang datang dalam bentuk zikir dan pujian. Kerana zikir dan pujian ia sebenarnya adalah satu doa juga. Seperti mana kita apabila nak sesuatu daripada ibu bapa kita ke, daripada suami isteri, daripada bos ke, kadang kita akan puji. Jadi sebalik pujian tu sebenarnya kita nak satu permintaan. Macam kita kata mak kita masak sedap. Teringat hari tu dia masak satu sedap. Sebenarnya kita nak minta dia masak hari ni. Apa yang sedap hari tu hari ni masak. So di sebalik pujian ada permintaan. Begitulah doa-doa ni dia datang dengan zikir. Dia datang dengan pujian. Tapi hakikatnya ia adalah satu doa. Betul Syekh Abdul Razak Al-Badar menyebut bahawa doa-doa Nabi sallallahu alaihi wasallam dia kadang datang dalam bentuk zikir, dalam bentuk pujian. Adapun bentuk permintaan, yang ni kita semua sedia maklum. Kita dah sedia maklum. Haji MB, suara okey ya. Haji Adil Naftah, suara okey. Okey, clear. Alhamdulillah. Baik. Yang ini supaya apa? Supaya kita semua mempelajari cara yang benar untuk doa dan zikir. Apakah cara yang sepatutnya? Karena manusia kadang dia minta aja, tetapi dia tidak puji, dia tidak zikir. Di cara sepatutnya, ia juga diikuti dengan zikir dan juga puji-pujian. Itu cara yang sepatutnya. Itu perintah berdoa ni diikuti dengan pujian. Baik, kita lihat doa yang pertama. Itu sikit mukaddimah tentang doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat doa yang pertama iaitu firman Allah Azza wa Jalla. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. Maksud dan ingatlah Tuhanmu dalam dirimu dengan kerendahan hati dan perasaan hormat serta takut tanpa menyaringkan suara pada awal pagi dan waktu petang. Dan janganlah engkau menjadi daripada kalangan orang-orang yang lalai. Surat Al-A'raf ayat 205. Surat Al-A'raf ayat 205. Ini contoh doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang mana dalam ayat ini kata Syekh Abdul Razak hafizahullah, Allah Azza wa Jalla perintah beberapa adab dalam berdoa. Jadi sebelum kita masuk doa permintaan, kita masuk dulu dalam bentuk zikir dan juga pujian. Ini contoh. Jadi biasanya bila kita doa, kita minta, jarang kita minta seperti ini. Seperti ayat ini tadi. Kerana ini bunga-bunga. Kita biasanya terus direct to the point. Nak minta apa? Tapi inilah bunga-bunga. Dalam bunga-bunga ini sebenarnya adalah satu adab. Dan selain pada adab, ia sendiri adalah satu doa. Jadi mungkin kita ia satu adab. Tak? Adab satu bab yang mana ia sekaligus satu doa juga. Yang mana dalam doa ini ada perintah untuk takut yang pertama. Jadi doa kerana mesti dalam keadaan takut. So, apabila seorang hamba dalam keadaan takut, hakikatnya dia sebenarnya sedang berdoa.
Walaupun mungkin dia tak susun ayat, dia tak lafazkan, sifat takut itu adalah salah satu daripada doa. Keadaan takut, yang kedua diikuti dengan rendah diri. Merendahkan dirinya, keadaan tawadhu'. Yang ketiga pengulangan. So doa ini mestilah berulang-ulang. Nabi SAW sendiri pun sentiasa mengulangi doa dan zikir. Tak madai sekali dua, tapi sentiasa berulang. Dan yang keempat adalah menjauhi lalai. Bahkan jalan orang yang lalai. So, menjauhi sifat lalai dan menjauhi jalan orang yang lalai itu semua. So ada 4 adab untuk kita berdoa. Bila memenuhi 4 ini, maka mudah insya-Allah doa kita diterima. Baik, Syekhul Islam bin Taimiyah rahmatullahi alaih menafsirkan makna ayat dalam dirimu sebagai berzikir dengan lidah dan hati sekaligus. Kata beliau adalah diketahui bahawa zikir yang disyariatkan pada waktu pagi dan senja sama ada dalam atau luar salat adalah dengan lidah dan hati sekaligus. Seperti salat subuh dan asar, zikir selepas salat dan zikir-zikir lain yang diajarkan dan diamalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Daqaiqut tafsir. Baik, kitab Daqaiqut tafsir ini salah satu kitab tafsir. Kitab tafsir Ibn Taimiyah. Ibn Taimiyah ini dia bukanlah ahli tafsir secara khusus. Bukan ahli tafsir secara khusus. Namun Ibn Taimiyah dia menguasai hampir berbagai aspek dalam ilmu agama ni. Sama ada akidah, tafsir, hadis, itu juga fiqh, tazkiyatun nafs, penyucian jiwa, tasawuf, bahasa Arab. Semua aspek dalam ilmu agama dikuasai oleh Ibn Taimiyah. Namun dia tidak menulisnya dengan khusus. Kebanyakan penulisannya dapati daripada anak-anak murid dia, daripada fatwa dia, dan mungkin juga daripada penulisan dia sendiri. Kerana perjalanan hidup dia tu ada pelbagai. Dia di penjara, dia ada berjihad dalam peperangan. Jadi salah satunya adalah tafsir. Kenapa tafsir Ibn Taimiyah ni tak menjadi rujukan utama dalam bidang tafsir? Kerana Ibn Taimiyah dia tak sempat nak buat semua ni, dan dia terkenal sebagai seorang penganalisis. Dia analisis sesuatu isu-isu yang penting, dia pilih. Dia taklah tulis tafsir tu A sampai Z. Kalau A sampai Z ini ahli tafsir seperti anak murid dia Ibn Kathir. Ibn Kathir rujukan utama. Tafsir Ibn Kathir A sampai Z. Tafsir yang sangat panjang. Rujukan utama. Tapi Ibn Taimiyah tak begitu. Dia analisis. Benda yang orang lain dah tulis, dia tak perlu lagi. Jadi ia agak ringkas berbanding dengan tafsir yang lain. Namun istimewa pada apa? Pada tarjih, memilih di antara pandangan dari sudut ketelitian mendalamnya sesuatu isu yang dipetik. Itu nama ni pun Daqaiqut tafsir. Daqaiq maknanya satu yang terperinci, yang teliti. Jadi dari sudut itu, maka setengah bab kadang diambil daripada tafsir Ibn Taimiyah. Dan tafsir ini, Daqaiqut tafsir ni, salah satu daripada tafsir yang disusun. Di para ulama kemudian baru susun, petik dalam fatwa dia, ada mungkin dalam kitab dia sekian-sekian, kaitan tafsir, maka disusun. Sebab itu tafsir Ibn Taimiyah ni, yang masyhur ada sampai 4 tafsir. Bukan dia sendiri susun, tapi disusun oleh orang lain. Diambil daripada dia juga, tapi disusun oleh orang-orang yang lain. Jadi ada 4 version. Ada yang nama ni Daqaiqut tafsir. Ada yang nama tafsir Syekhul Islam. Ada yang nama tafsirat Syekhul Islam. Ada nama At-Tafsir Al-Kabir. Nama yang macam-macam. Ada 4 kitab tafsir yang masyhur daripada orang yang sama. Kerana faktor ini. Keadaan latar belakang pada ketika itu. Masalah peperangan dengan Mongol.
Kan masalah politik sesama umat Islam dengan khalifah dia dipenjara. So, ini yang bila kita faham latar belakang seperti ini, maka kita akan lihat kenapa kitab-kitab seperti ini muncul. Jadi ini adalah di antara ketelitian dalam menafsirkan ayat ini. Itu sikit faedah latar belakang berkaitan dengan tafsir Ibn Kathir. Seterusnya tuan-tuan perempuan boleh belajar tafsir daripada Dr. Arif pada kuliah akan datang. Baik, kita lihat ketelitian dalam penafsiran ayat ni. Dalam ayat ni, kalau kita baca secara zahir, maksudnya ingatlah Tuhanmu dalam dirimu. Apa makna mengingati Allah dalam diri kita? Adakah makna zikir tu hanya dalam hati? Iaitu muncul pelbagai tafsiran daripada ajaran sesat. Ada yang solat pakai hati. Tak payah pakai mulut, tak payah pakai badan. Solat dalam hati, selesai. Barangkali ayat-ayat seperti inilah. Bukan makna mengingati, makna zikir pada Allah dalam hati, mengingati Allah dalam hati sahaja, tapi di mana Syekhul Islam sebut dalam dirimu maksudnya lidah dan hati. Dua-dua sekali. Kerana zikir ni dia seiring lidah dan juga hati. Seperti mana dia bagi contoh, salat itu sendiri. Salat kan kita ada rukun lafzi. Rukun lafzi mana dia rukun dengan lafaz. Rukun qalbi dengan hati. So, kalau kita tak lafaz, batal salat. Mesti dengan lafaz seperti bacaan bismillah, bacaan Fatihah, lafzi. Lafzi yang lain contohnya macam selawat ke atas Nabi SAW tahiyat akhir. Jadi semua mesti dengan lafaz. Itu contoh yang lain macam zikir selepas salat. Zikir selepas salat bukanlah hati tapi dengan lidah. Dan zikir-zikir yang lain. Itu kena seiringlah hati dan juga lidah. Yang mesti difahami secara kolektif. Semua hadis-hadis Nabi SAW akan menafsirkan makna ni bukanlah hati sahaja tapi hati dan juga lidah. Okay, itu doa pertama. So kalau kita lihat dalam doa ini, kita akan dapati tidaklah ada doa permintaan secara khusus. Tak ada minta apa pun kat sini. Tapi ya dimasukkan juga dalam kategori doa. Kenapa? Di sebalik itu, secara tidak langsung, secara indirect, kita sebenarnya meminta sesuatu kepada Allah Azza wa Jalla. Okay, kita lihat doa yang kedua pula. Doa yang kedua. Doa yang pertama, yang kedua. Iaitu firman Allah Azza wa Jalla, a'udzubillahi minasyaitanir rajim. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. Maksudnya, katakanlah wahai Muhammad, ya Allah yang memiliki segala kekuasaan pemerintahan. Engkau kurniakan kuasa pemerintahan kepada sesiapa yang engkau kehendaki. Dan engkau mencabut kuasa pemerintahan daripada sesiapa yang engkau kehendaki. Dan engkau muliakan sesiapa yang engkau kehendaki. Dan engkau aibkan sesiapa yang engkau kehendaki. Di tangan engkau lah segala kebaikan, kerana sesungguhnya engkau maha berkuasa ke atas setiap sesuatu. Engkau yang memasukkan waktu malam ke dalam waktu siang, dan engkau memasukkan waktu siang ke dalam waktu malam. Engkau jua lah mengeluarkan yang hidup daripada yang mati, dan engkau mengeluarkan yang mati daripada yang hidup. Dan engkau memberi rezeki pada sesiapa yang engkau kehendaki dengan tanpa pengiraan. Surat Ali Imran ayat 26 sehingga 27. Surah Ali Imran ayat 26 sehingga ke 27. Baik. Dalam ayat ini Allah Azza wa Jalla memerintahkan kepada kita untuk berdoa dengan doa ini. Katakanlah wahai Muhammad. Walaupun doa ni sekali lagi kita lihat tidak ada permintaan yang khusus.
Tak ada permintaan yang khusus. Namun ia juga masuk dalam kategori doa. Okey, Haji Lee kita, doa yang dilagu-lagukan. Boleh ke Ustaz? Dalam TV banyak buat. Allahu'alam, doa yang dilagukan, kalau kita lihat doa yang pertama yang kita baca tadi, surah Al-A'raf ayat 205, ada sebut sini tanpa menyaringkan suara. Tanpa menyaringkan suara. Jadi tanpa menyaringkan suara, ini salah satu pada adab. Adab berdoa adalah berdoa dengan perlahan tanpa nyaring. Jadi itu sebaiknya. Tapi kalaulah seorang itu berdoa dengan suara yang kuat, mana kuat itu sekadar mengajar orang, tak ada masalah. Ataupun kuat itu sekadar seperti mana di dalam salat. Kita ada doa kunut contohnya. Kunut nazilah kan contoh. Doa dengan kuat. Juga ada doa dalam khutbah, doa dengan kuat. Tapi kuat itu bukan makna menjerit, annoying, kita dengar pun bingit. Bukan begitu. Tapi sekadar orang mendengarnya. Macam kita baca doa tu slow, tapi bila pakai mic, dengar kuat lah. Bukan kita menjerit, tapi kuat disebabkan mic yang kuat. Itu seperti mana dalam salat, seperti mana dalam khutbah. Tak ada masalah. Tapi asalnya yang diperintahkan kita apa? Dengan tidak menyaringkan suara. Perlahan. Itu kerana doa itu kita dengan Allah Azza wa Jalla. Melainkan ada maslahat kita dengan makhluk lain, ada maslahat seperti mengajar atau seperti dalam salat, sebagai imam, sebagai khatib. Maka itu dia boleh dikuatkan. Dan ada larangan-larangan Nabi SAW dalam riwayat Abi Dawud dan sunannya. Ada larangan bila Nabi sedang Nabi berada dalam Masjid Nabawi. Ada sebagian sahabat yang baca Quran dengan kuat, Nabi larang mereka daripada membaca dengan kuat. Kerana semua orang tengah buat ibadah. Tak ada maslahat. Bila tidak ada maslahat, maka hukum asal diperlahankan. Dia bila dilagukan dengan kuat, dalam TV ke, dalam masjid ke, dan sebagainya, maka ia kembali kepada bab tadi. Ada maslahat tak? Ada keperluan nak ajar jemaah ke? Maka ini ada asas. Jika tak, maka diperlahankan. Dan jika dilagukan pula, salah yang kedua, dilagukan. Lagu ni jika ia sederhana, seperti mana lagu Quran, seperti mana lagu dalam salat, maka yang ni tak ada masalah. Boleh, harus. Tapi kalau lagu yang melampaui batas, sehingga kadang lagu itu boleh mengubah makna doa tu. Sebab apa? Nak bagi sesuai dengan lagu. Di mana sebagian orang baca Quran, bila dia lagu tu berlebihan, lagu itu boleh mengubah makna Quran. Ataupun lagu itu boleh mengubah hukum tajwid, boleh mengubah hukum bahasa Arab yang asal, yang panjang, itu terlalu dipanjangkan, ataupun sepatutnya ia pendek tapi dipanjangkan supaya ia tally dengan lagu. Maka itu dilarang. Dilarang. Jadi kalau Al-Quran, Nabi SAW perintah untuk kita lagukan, maka doa pun juga boleh dilagukan. Cumanya, isunya adakah melampau ataupun tidak? Adakah ada maslahat di sebalik itu? Maka ini semua kena lihat by case. Apapun yang hukum asal, doa apa? Doa secara perlahan, kita dengan Allah saja. Bukannya dikuatkan, dilagukan kepada masyarakat, kepada orang ramai. Bukan itu tuntutan asal. Cumanya benda itu kena lihat ya harus atau tidak pada keadaan tertentu. Wallahu ta'ala alam. Dan beri panduan kepada kita lah bagaimana nak berdoa yang sepatutnya. Okey, dalam doa ini Allah Azza wa Jalla memberi petunjuk kepada kita bahawa dalam doa sepatutnya ada apa? Menzahirkan pengagungan, tawakal, kesyukuran dan penyerahan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi sepatutnya doa itu dimulai dengan apa? Dimulai dengan pengagungan, tawakal, syukuran dan penyerahan diri kepadanya. Lepas tu baru diikuti dengan
apakah permintaan kita secara khusus. Jadi ini secara umum. Sebenarnya dalam ni dah ada permintaan. Contoh macam ni dia sebut, engkau yang memberi rezeki pada siapa engkau kehendaki. Walaupun kita tak minta pun rezeki, tapi bila kita Allah lah yang memberi rezeki, secara tidak langsung sebenarnya kita dah minta supaya Allah murahkan rezeki kita, mana yang sepatutnya yang terbaik bagi kita. Okey. Juga dalam doa ini ditekankan pemilikan, konsep pemilikan. Jadi kita kena faham yang memiliki semua yang kita nak minta ni adalah Allah Azza wa Jalla. So kita kena puji Allah dari sudut pemilikan. Allah yang memiliki semua yang akan kita minta. Juga poin yang seterusnya, yang kedua, yang penting, kata Syekh Abdul Razak, Jazakallah, poin yang penting adalah urusan Allah yang mengurus segalanya. Allah memiliki, itu juga yang kedua, Allah mengurus. So, ayat yang cerita yang pelbagai ni, poin dia apa? Allah sebagai pengurus, Allah sebagai pemilik. Kedua benda ni kita kena faham konsep ni. Allah yang menguruskan segalanya. Begitu juga kita kena faham konsep bahawa semua yang Allah tentu adalah atas kebaikan. Seperti mana disebut di sini, Allah merampas, Allah menghina. Allah boleh rampas, boleh hina seseorang, rampas sesuatu daripada seseorang atau kerajaan ke, semua itu atas kebaikan. Supaya bila kita ni dalam kesusahan, Allah merampas sesuatu daripada kita, ataupun Allah menghina kita, semua itu adalah atas kebaikan. Ini semua kita kena faham konsep dia. Sebab itu kata Imam Ibn Qayyim, kebijaksanaan iaitu hikmah dan kebaikan maslahat tidak terlepas daripada perkara ini. Kesemuanya adalah kebaikan yang wajar dipuji dan puja dan menyucikan Allah daripada sebarang keburukan dan hal negatif, termasuk konteks memuji dan memuja jua. Demikian dinyatakan oleh Ibn Qayyim rahmatullah alaih. Kita ada Syifa Al-Alil. Syifa'ul Alil adalah kita akidah. Syifa maksudnya penyembuhan, Al-Alil maksudnya yang sakit. Maknanya ia penyembuhan bagi orang yang sakit. Sakit apa? Sakit hatilah. Sakit agama dia. Orang yang sakit pada hatinya, pada agama. Bagaimana penyembuhan? Penyembuhannya dengan akidah, dengan tauhid. So, kita ni bukan cerita pasal ni, pasal perubatan. Tak, tapi perubatan hati. So, bagaimana? Adalah dengan menafikan segala kekurangan Allah. Dia sangka Allah rampas dia satu kekurangan, tak? Allah merampas satu daripada dia kerana itu adalah sepatutnya. Itulah kebaikan yang sepatutnya. So, ini semua dia kena faham sebelum dia nak memohon sesuatu doa. Dan Imam Al-Hafiz Ibn Kathir pula menyebut, pada ayat ini terdapat peringatan dan petunjuk untuk mensyukuri nikmat Allah yang dikurniakan buat baginda sallallahu alaihi wasallam dan umat baginda. Kerana Allah telah mengalihkan jawatan kenabian daripada Bani Israel kepada bangsa Arab Quraisy, Mekah sebagai penutup sekalian Nabi dan utusannya kepada sekalian manusia dan jin. Allah telah menghimpunkan segala sifat terpuji pada diri baginda dan mengurniakan kelebihan istimewa kepada baginda yang tiada pada Nabi dan Rasul, iaitu pada mengenali Allah dan syariatnya, serta pendedahan pada baginda terhadap beberapa perkara gaib yang berlalu dan akan datang, serta didedahkan buat baginda beberapa hakikat akhirat dan sebagainya. Tafsir Ibn Kathir. So, Imam Ibn Kathir menyebut tentang apa makna bahawa Allah Azza wa Jalla merampas. Jadi ayat tadi yang kita masuk, Allah merampas atau menghina. Ayat ni ditujukan, walaupun secara umum, ayat Quran secara umumlah kita pun boleh dalam kes kita, tapi secara lebih khusus kes ini merujuk kepada apa? Allah merampas dan menghina daripada Bani Israel. Jadi bila Bani Israel, Yahudi, mereka kufur pada Allah, maka Allah rampas kenabian itu, Allah hina mereka dan Allah gantikan kenabian itu kepada bangsa Arab Quraisy. Itu makna secara khusus. Secara umumnya untuk kita semua jugalah. Ini semua atas kebaikan. Mana baik kalau diberi yang kepada Yahudi,
kepada Bani Israel, entah apa lagi keburukan yang akan berlaku kepada kita. Tara Nabi kita daripada Arab yang jadi Rasul, mereka ini Yahudi dan Bani Israel telah melakukan keburukan. Kalau mereka dapat, lagi buruk. Itu contoh kebaikan. Rambasan itu adalah satu kebaikan. Penghinaan adalah satu kebaikan jika kena pada tempatnya. Bukan semuanya buruk walaupun kelihatan macam buruk. Wallahu a'lam. Okey, itu doa yang kedua. Doa yang kedua. Kita lihat doa yang ketiga. Okey, Haji Sanjanji kita. Baik, faham. Alhamdulillah. Clear. Cikgu Wan Azri. Ustaz, kalau macam saya yang tak faham sangat bahasa Arab, kalau berdoa dalam bahasa Melayu, terasa lebih berbekas di hati. Atau lebih baik kena usaha dalam bahasa Arab juga, Ustaz. Wallahu a'lam. Kalau kita mana lebih afdal, asalnya yang afdal lah bahasa Arab. Itu yang lebih afdal. Sebab kita disyariatkan, dituntut mempelajari bahasa Arab. Walaupun yang asas kan, yang fardu ain, macam kita belajar Fatihah, kita belajar kalimah syahadah. Benda yang fardu ain. Jadi kita tahu hukum asal dia adalah dalam bahasa Arab. Dalam bahasa Arab. Begitu juga doa. So, doa semua ini yang lebih afdal dalam bahasa Arab. Namun bukan semua orang boleh mempelajari bahasa Arab. Ataupun kita perlu masa dah belajar macam cikgu Nazri kita, memang belajar bahasa Arab. Cuma dia tanya untuk orang lain. Bukan untuk diri dia, untuk orang yang lain. Jadi kalau kita dalam proses, maka untuk kes ni yang lebih afdal apa? Kita doa dalam bahasa Arab kalau mampu. Jika kita tak ingat ataupun kita pun tak hafal, maka doa dalam bahasa Melayu, terjemahan pada bahasa Arab yang asal. So Nabi SAW dah bagi pada kita doa yang maksur. Doa maksur ni kita baca terjemahan dia. Itu lebih afdal. Kerana terjemahan tu adalah cerminan pada doa yang asal. Tapi kalau terjemahan ni pun kadang kita tak ingat, kita tak hafal. Walaupun terjemahannya, maka kita seterusnya pergi pada doa yang mana kita sendiri karang, yang mudah, yang kita ingat. Walaupun ya taklah tepat kan dengan doa yang maksur tadi, tapi kita dapat beberapa poin, kita olah dengan doa kita sendiri, dan yang lebih berbekas di hati, lebih memahami, maka itu pun juga afdal. Namun dia kena sentiasa usaha yang awal tadi. Doa dalam bahasa Arab, dia kata maka terjemahan pada bahasa Arab tadi, kemudian barulah dia pergi pada doa dia sendiri. Kerana yang maksur, yang wahyu itu sudah tentu lebih afdal. Lebih afdal. Wallahu a'lam. Okey, kita lihat doa yang ketiga. Doa yang ketiga. Allah Azza wa Jalla berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allahumma fatiras samawati wal ardi 'alimal ghaibi wasyahadah, anta tahkumu baina 'ibadika fima kanu fihi yakhtalifun. Maksudnya, ya Allah yang telah mencipta langit-langit dan bumi, yang maha mengetahui segala yang ghaib dan segala yang nyata, engkau mengadili di antara hamba-hambamu di dalam apa yang mereka dahulu berselisih pendapat padanya. Surat Az-Zumar ayat 46. Inilah doa yang kita pilih sebagai tajuk malam ini. Itu doa memohon pengadilan Allah dalam perselisihan. Kadang kita berselisih pandangan, selisih faham ke, hal ehwal dunia, mungkin hal ehwal agama juga. Maka kita mohon doa ini supaya Allah bagi petunjuk, bagi pengadilan yang mana lebih adil, yang lebih tepat, menghampiri kebenaran. So amalkan doa ini. Doa ini lebih khusus. Kalau kita lihat doa yang dua tadi, dia umum. So ini lebih khusus lah. Mungkin sebahagian kita pada ketika ni kan,
terlihat banyak perselisihan politik, maka amalkan doa ini. Perselisihan pandangan tentang vaksin, tentang teori-teori, konspirasi yang ada, doa dengan doa ni lebih khusus, minta Allah yang bagi pengadilan. Apa yang sepatutnya yang adil dalam satu isu. So, doa ni cukup cantik dan cukup sesuai dengan keadaan semasa kita pada hari ini. Baik, kata Syekh Abdul Razak, Allah, doa ini asalnya celaan bagi syirik. So, asalnya doa ni secara umumnya untuk kita semua, tapi asalnya kata latar belakang sebab nuzul, asalnya ayat ni turun untuk celaan bagi syirik. Tu orang musyrikin, mereka ni mencintai syirik dan membenci tauhid. Maka turun ayat ini supaya Allah Azza wa Jalla mengadili di antara hamba-Nya dalam perselisihan, mana perselisihan antara tauhid dan syirik. Perbezaan pandangan dari sudut apa? Tauhid dan syirik. So, ayat ni turun supaya Allah mengadili. Tapi kita boleh juga doa selain daripada syirik, dan ni perselisihan dalam hal ehwal yang lain. Okay. Apa maksud doa ini? Maksudnya, wahai Nabi, berdoalah kepada Allah semata-mata. Tiada sekutu baginya, yang merupakan pencipta langit dan bumi tanpa contoh yang sebelum, yang mengetahui perkara rahsia dan terserlah jika memutuskan perselisihan antara para hamba-Mu di dunia dan di akhirat. Rujuk tafsir Ibn Kathir. Imam Ibn Kathir menyebut beberapa poin di sini, iaitu doa ini supaya kita mengingati tiada sekutu bagi Allah. Ini poin penting adalah syirik. Tiada syirik bagi Allah. Dan juga poin yang penting, perselisihan itu dunia dan akhirat. Dua-dua sekali. Sama ada dunia ataupun akhirat. Kedua-duanya terpakai. Baik. Juga kata Syekh Abdul Razak Hafizahullah, dalam ayat ini, Allah Azza wa Jalla perintah kita doa dengan nama-nama. So, Asmaul Husna, diikuti dengan permintaan kita. Ada sikit muqaddimah, diikuti permintaan kita. Itu dengan nama-nama Allah. Itu juga dengan ketundukan diri. Itu dengan tawadhu'. Dengan merendah diri, dengan perlahan, tidak menyaringkan suara, dan juga dengan pengharapan. Kita mengharap diselamatkan daripada musuh. Baik, dalam Sahih Muslim daripada Aisyah radhiyallahu anha, beliau menceritakan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila bangkit mengerjakan salat, baginda memulakan dengan doa. Apa maksudnya? Maksudnya doa iftitah. Bangkit untuk mengerjakan salat. Jadi bila dia bangkit nak mengerjakan salat, maksudnya doa iftitah, walaupun dia tak sebutlah doa iftitah. Tapi hakikatnya doa iftitah lah. Kita doa apa lagi bila kita dah bangkit nak salat? Sebelum memulakan salat, dia pun baca dua doa. Dia pun baca doa. Ini maksudnya doa iftitah lah. Kadang-kadang dalam hadis tak disebut dengan khusus suatu istilah. Dia macam solat taubat. Tak ada istilah solat taubat. Tapi kita fahamlah solat itu sebenar dengan taubat. Itu para ulama buat nama dia solat taubat. Jadi solat sunat taubat ni ada. Walaupun istilah tu tak ada, tapi konsep tu ada. So, tak ada masalah siapa yang nak solat sunat taubat. Ini kadang selalu jadi satu yang mengelirukan. Ada tak solat taubat? Lafaz tu tak ada. Istilah tu tak ada. Tetapi konsep secara keseluruhan tu ada. Macam ni lah. Dia tak kata iftitah. Dia kata, Aisyah kata bila Nabi bangun nak solat, dia akan memulakannya dengan doa. So, maksud dia doa iftitah lah. Apa doa ini? Kita boleh baca dalam solat kita selain pada iftitah yang selalu kita baca. Allahumma rabba Jabraila wa Mikaila wa Israfila fatiras samawati wal ardi alimal ghaibi wasyahadati anta tahkumu baina ibadika fima kanu fihi yakhtalifun ihdini lima ikhtalifa fihi minal haqqi bi'idhnika innaka tahdi man tasha'u ila siratim mustaqim. Maksudnya, wahai Allah, Tuhan Jibril, Mikail dan Israfil yang menciptakan langit dan bumi,
yang mengetahui perkara ghaib dan tampak. Engkaulah yang memutuskan perselisihan antara para hamba-Mu. Kurniakanlah daku hidayah kepada kebenaran yang diperselisihkan dengan keizinan-Mu. Sesungguhnya Engkau memberi hidayah kepada sesiapa yang Engkau kehendaki ke arah jalan yang lurus. Sahih Muslim nombor 770. Okay, dalam hadis ini Nabi SAW membaca dengan ayat yang sama kita baca tadi. Tapi ada sikit penambahan. Antaranya Allahumma Rabba Jabrail. Okay. Jabrail kita boleh baca. Jabrail boleh. Jibrail pun boleh. Dua-dua boleh baca. Tak ada masalah. Jabrail atau Jibrail. Atau kita nak baca Jibril pun boleh. Jibril. Ini antara istilah yang digunakan juga dalam Al-Quran. Jibril. Dalam hadis ada digunakan juga istilah Jabrail. Boleh dua-dua, tak ada masalah. Baik, wahai Allah Tuhan Jibril, Mikail, Israfil. Jadi dia ada pujian dulu, muqaddimah dulu. Lepas tu barulah diikuti dengan mohon memutuskan perselisihan antara para hamba, mengadili, memberi pengadilan, memberi keputusan atas apa yang diperselisihi. Baik, jadi doa iftitah ada pelbagai version, bukan satu dua saja. Ada banyak versi. Ini kita boleh lihat kitab sifat salat. Sifat salat Nabi SAW ke. Banyak. Dia boleh capai hingga 12 riwayat, 12 doa, bukan satu dua. Ada banyak doa. Baik, Cikgu Nazri, baik Ustaz penjelasan yang mengharmonikan masyarakat, meraihkan khilaf. Sebab para ulama suka menggunakan kaedah ni. Jama'. In amkana al-jam'u fal-jam'u aula. Kalau ada kemungkinan untuk himpun jama', maka ia lebih utama. Para ulama seboleh mungkin dia tak mau satu saja. Satu saja penyelesaian. Kerana manusia ni dia pelbagai. Sifat manusia ni pelbagai. Jika Allah Azza wa Jalla tak tetapkan satu yang qat'i, Nabi SAW tak tentukan satu yang qat'i. Qat'i ni benda memang dia tak ada A, B dah. Solat 5 waktu 5. Qat'i. Tapi dhanni, benda yang bersifat tidak jelas, sangkaan, maka ia meraihkan sifat manusia yang pelbagai. Lepas tu para salaf seperti Imam Ahmad bin Hanbal, antara yang sangat masyhur, bila dia ditanya soalan, dia suka menjawab, aku suka kalau macam ni, aku tak suka macam tu. Imam Ahmad dia tak bagi jawapan haram, halal ni ataupun yang ni adalah satu yang pasti kan. Dia selalu jawab, aku suka macam ni, aku tak suka kalau macam tu. Kerana mereka seringkali memberi penyelesaian kan, mengharmonikan selagi mana benda tu ia tidak qat'i. Tapi setengah benda kita mesti strict lah. Itulah. Tak lebih, tak kurang. Terutama dalam tauhid. Terutamanya. Baik. Jadi mudah-mudahan memberi penyelesaian pada perkara yang timbul. Okay, kita lihat doa yang keempat, doa yang terakhir. Sebelum kita tangguhkan kuliah kita. Jadi tuan-tuan apa yang ada soalan-soalan tambahan boleh masukkan dekat komen. Soalan yang terakhir. Sebelum kita tangguhkan sekejap lagi insya-Allah. Baik, doa yang keempat, Allah Azza wa Jalla berfirman, a'udzubillahi minasyaitanir rajim, fa in tawallaw faqul. Maksudnya lalu sekiranya mereka berpaling, katakanlah, hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Maksudnya cukuplah bagiku Allah, tiada Tuhan melainkan hanyalah Dia. Kepadanya aku bertawakal, Dia adalah Tuhan Arasy yang besar. Baik, surat Taubah ayat 129. Surat At-Taubah ayat 129.
Baik, maksudnya jika orang-orang kafir berpaling daripada mesej yang kamu sampaikan berkenaan syariat Islam yang lagi kan sempurna ini, maka bacalah doa ini. Kalau orang berpaling daripada apa yang kita sampaikan. Kadang kita dah sampaikan, tapi orang tak berminat, orang berpaling, orang menentang, tak menerimanya, maka itu bukan urusan kita, dia nak terima ataupun tidak. Melainkan kita pemerintah, kita penguatkuasa, tu bab lain lah. Tapi sebagai pendakwah, kita dah dakwah tapi orang tak mau, orang berpaling, maka baca doa ni. Doa apabila menerima penolakan. Bila orang reject, kita bacalah doa ni. Cukuplah bagiku Allah, hasbi Allah. Allah Maha Pencukup. Cukuplah Allah bagi kita. La ilaha illahu, tiada yang berhak disembah melainkan Allah. Situ ada tauhid, penekanan pada tauhid. Alaihi tawakkaltu, maknanya penyerahan ataupun tawakal. Kita dah buat dah, kita dah sampai, tapi dia tolak juga, maka kita serahkan kepada Allah. Ini bukan lagi urusan kita. Wa huwa rabbul arsyil azim, menunjukkan bahawa Allah pemilik segala, yang memiliki arash. Kenapa disebut arash? Kerana arash ini adalah makhluk yang agung. Jadi singgasana yang agung ni merupakan atap bagi sekalian makhluknya. Perkhususan kerana ialah makhluk Allah yang paling agung. So, bila disebut arash, kenapa disebut arash? Kenapa tak sebut Allah pemilik Kaabah? Kerana arash itu adalah makhluk yang paling agung. Kita terjemah singgah sana, yang paling agung. Lepas tu disebut, sebenarnya maksud dia Allah pemilik segalanya. Pemilik hati orang yang kita dakwah, dia reject, dia tolak. Allah yang memiliki hati dia, kita tak memilikinya. Itu kita kena faham hakikat itu. Jadi doa ni bila kita baca, hati kita tenang. Kadang kita rasa tak sedap, rasa tak puas hati. Macam mana nak tenangkan hati kita? Baca doa ni. Kadang Allah lah pemilik hati dia. Juga disebutkan dalam hadis yang lain daripada Abu Darda radhiyallahu an, beliau berkata, man qala fi kulli yawmin hina yusbihu wa hina yumsi hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim 7 marratin kafahu Allah azza wa jal hammahu min amri dunya wal akhirah. Maksudnya sesiapa yang mengucapkan ketika pagi dan senja, hasbiyallahu alaihi, hasbiyallahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim, sebanyak 7 kali, Allah cukupkan kehendaknya dunia dan akhirat. Hadis ini direkodkan oleh Ibn As-Sunni dalam Amal Al-Yawm Wal-Laylah. Disandarkan sebagai hadis Nabi. Sedangkan selain beliau, merekodkan sebagai ucapan Abu Darda. Dan perekod yang merekodkan daripada Abu Darda, semuanya boleh dipercayai. Hadis ini dinilai sebagai sahih, sebagai perkataan Abu Darda. Rujuk as-silsilat al-dha'ifah. Namun perkara seperti ini tidak boleh ditentukan oleh logik. Sudah semestinya sahabat mengambilnya daripada Nabi SAW. Baik. Hadis ini direkodkan oleh Ibn Sunni dalam Amal Yawm Wal-Laylah. Ini kitabnya yang mana ia menghimpunkan amalan al-yawm seharian, wal-laylah dan malam. Amalan siang dan malam. Amalan seharian. Ya zikir, doa dihimpunkan dalam kitab ini. Dan disandarkan kepada Nabi SAW. Sandaran ini ia tidak tepat. Kerana yang sahih bahawa ia daripada Abu Darda. Ya, hadis yang mauquf. Bab sandaran ni sangat penting. Sandar pada siapa? Pada Nabi ke? Pada sahabat ke? Pada tabi'in ke? Siapa sebenarnya yang mengucapkannya atau melakukan sesuatu hadis, kena pasti. Sandaran kepada siapa? Pada Nabi ke? Sahabat ke? Pada para tabi'in. So, hadis ni hadis mauquf. Sandaran pada sahabat iaitu Abu Darda. Namun semua perawi dia, perekod ataupun perawi yang meriwayatkan hadis ni, kesemuanya dipercayai. Boleh dipercayai. Kesemuanya boleh dipercayai. So,
ia sandaran pada Abu Darda sahih. Adapun kepada Nabi SAW tidak, ia tidak sahih. Namun ia bukan perkara, ia adalah perkara yang tak boleh ditentukan logik. Barangkali sahabat ambil daripada Nabi juga, walaupun daripada Abu Darda. So, kemungkinan besar dia datang daripada Nabi jugalah. Cuma dari sudut sanad ia tak sampai kepada Nabi SAW. Dan ia satu yang lebih ringan. Lebih ringan. So, boleh beramal dengannya, tak ada masalah. Boleh beramal. Kerana ia pun sahih daripada sahabat. Walaupun dia bukan daripada Nabi SAW. Okay, jadi bacalah Hasbi Allah ni 7 kali pada setiap pagi. Kalau kata dia nak baca sekali ke, 3 kali ke, boleh, tak ada masalah. Tapi nak baca 7 pun boleh. Nak baca lebih daripada tu pun boleh, 100 kali ke pun boleh. Kerana ia bukan sahih pasti daripada Nabi SAW. Namun ia daripada sahabat, tak ada masalah. Wallahu ta'ala alam. Baik. Kita lihat soalan yang terakhir sebelum kita tangguhkan kuliah kita malam ni. Soalan daripada Haji MB kita. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Adab berdoa kita biasanya bersungguh dengan penuh pengharapan bila berdoa selepas solat fardu. Tetapi agak sambil lewa bila berdoa selepas solat sunat. Di solat sunat qabliyah dan ba'diyah. Apakah Nabi SAW berdoa selepas solat sunat tersebut? Terima kasih. Wallahu ta'ala alam. Adakah Nabi SAW berdoa selepas solat sunat? Doa ini umum selepas fardu dan juga selepas daripada solat sunat. Seperti mana zikir selepas solat fardu, zikir juga selepas solat sunat. Dan Nabi SAW adakah berdoa? Ya, ia berdoa. Seperti mana solat-solat malam yang bukan solat fardu. Di antara solat tersebut, Nabi SAW zikir dan Nabi SAW juga doa. So, ini kita boleh lihat dalam kitab sifat salat Nabi SAW. Bab zikir, bab doa. Kita akan dapati Nabi seorang yang sangat lama solat malam. So, bila dia solat malam ni bukan solat fardu. Lama tu apa? Kerana kita dapati banyaknya riwayat zikir dan doa. Banyak. Riwayat zikir dan juga doa. Begitu juga hadis-hadis yang Aisyah cerita, Nabi solat 4 rakaat. Kemudian baginda rehat. Kemudian dia solat 4 rakaat pula. So, rehat di antara 4 rakaat yang pertama, 4 rakaat yang kedua jadi 8 semua dalam solat tarawih. Iaitu solat malam ataupun solat sunat. Apa yang dia buat di antaranya, maka sudah tentu solat di antaranya zikir dan juga doa. Jadi ia umum. Terpakai solat fardu, solat sunat. Maka seperti mana Haji MB peringat kita jangan lalai dalam solat sunat. Hanya solat fardu saja. Tapi kedua-duanya kena seiring lah. Seiring. Jadi doa dan zikir terpakai pada kedua-dua solat. Wallahu ta'ala alam. Baik, nampaknya tak ada sebarang soalan dah kot. Tambahan. Cukup sekadar itu kuliah kita pada malam ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa tuan-tuan dan puan-puan untuk kita share, kongsi live malam ni dan take note beberapa iklan kuliah akan datang, drama Habil dan Qabil, wasilah yang manfaat bagi kehidupan yang bahagia, siri 2 dan kitab Hirasatul Fadilah yang akan datang. Ini semua adalah penting ni, isu-isu penting, merdeka tapi masih terjajah. InsyaAllah pada kuliah akan datang. Boleh join lah. Baik, kita tunggu dahulu kuliah kita malam ni dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.